أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala malam hari penuh barakah ini dapat kita bertemu di dalam Dewan Baitul Salam ini untuk mempelajari kalam Allah. Semoga kesungguhan ini Allah hitung sebagai amal saleh dan dengannya kita berharap Allah satukan kita beramai-ramai di dalam Jannatil Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Tanpa kita buang masa, sebagaimana biasa kita akan membacakan urutan huruf hijaiyah terlebih dahulu. Maka buka muka surat 32, Iqra' yang pertama untuk kita sebutkan urutan tersebut. Jadi saya bacakan, kita ikut bersama-sama. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya, huruf Mahathir, huruf sad keluar dekat mana? Langgar? Di bawah sifatnya tebal. Barakallahu fiq. Iti huruf kha. Dekat kha, huruf tak betul. Huruf batang tekak, bahagian paling atas. Sifat dia tebal ke nipis? Tak boleh baca kha, kena baca kha. Munjung ke tak munjung? Tak munjung. Kak Syariah, huruf shin keluar dekat mana? Shin. Tengah lidah pergi mana? Di langit atas. Muncung ke tak muncung? Tebal ke nipis? Shin tebal, nipis. Barakallahu fiik. Abang, hamzah keluar dekat mana? Bunyi kan? A, I, U. Keluar dekat mana? Hujung lidah. Batang tekak. Paling mana? Atas ke tengah ke bawah? Hamzah. Bawah sekali. A. Sebab tu bila kita bunyi A, I, U, kita pegang sini kita boleh rasa. A, I, U. Okey, hasri, huruf kaf. Okey. Pangkal lidah tapi dia kena ke depan sikit. Dia tak boleh sebut pangkal lidah. Berhadapan dengan pangkal lidah. Kalau kita sebut pangkal lidah, dia nanti dia keluar huruf qaf. So, kalau kaf ni dia ke depan sikit. Ak, ik. Tebal ke nipis? Abang Farid, huruf tha, macam mana cara nak sebut? Huruf tha. Kena buat apa? Sentuh bibir. Kena gigit lidah. Tebal ke nipis? Nipis. Barakallahu fiik. Nama apa? Huruf zai. Macam mana nak sebut? Hujung lidah. Huruf zai bukan zal. Hujung lidah dah betul. Pergi mana? Tak gigit. Kalau gigit jadi zal. Ini bukan zal. Ni zai. Kena langgar gigi bawah. Sifat dia berdesir. Betul. Dia nipis dan dia kena berdesir. Syahir. Huruf
Dha. Kena gigit lidah. Dha, betul lah, cukup. Gigit lidah. Sifat dia tebal ke nipis? Tebal. Okey, barakallahu fiik. Abu Lut. InsyaAllah. Izzat, huruf Qaf keluar dekat mana? Pangkal lidah. Tebal ke nipis? Tebal. Kalau tak tebal, jadi apa? Jadi kaf. Ataupun tak boleh lah baca tak tebal. Dia memang kena qa. Tak boleh baca ka. Qa. Baik, jadi kita pergi kepada iqra' kita hari ni yang kita nak sambung. Bacaan. Muka surat berapa? Ada siapa tanda? Berapa? 10. 11. Huruf sin. Baik, tanpa buang masa, kita baca bersama-sama. Sa. Za. Asa. Za. Rasa. Sa. Khada. Hasada. Sa. Khotha. Jazara. Sabata. Dharasa. Sakhadha. Zahada. Sajata. Abata. Sajaha. Khada. Dhara. Zasa. Baik, jadi huruf sin keluar dekat mana? Macam kita dah syarah tadi, hujung lidah, langgar belakang gigi, bawah, sifat dia nipis dan sifatnya kena berdesir. Jadi waktu kita nak sebut sa, dia kena ada bunyi s. Itu dipanggil desir. Safir. Nah, dalam bahasa Arab dia panggil safir, dalam bahasa Melayu kita panggil desir. Safi, itu Safi. Safiyur Rahman, maksudnya Safi ni suci, bersih. Ar-Rahman ni Maha Pengasih. Itu nama Syekh, pengarang kitab Syafiur Rahman Al-Mubarak Furi kan, pengarang kitab Rahiq Al-Makhtum. Baik, jadi huruf sin ni dia kena berdesir dan sifat dia nipis. Kalau kita pergi tebal nanti jadi huruf sad. Faham tak? Nanti kita baca so, salah. So dekat sini dia bunyi sa, lembut. Yang penting tempat keluar depa sama, hujung lidah, langgar belakang gigi bawah dan keluar je dia nipis. Sa, sebut. Baik, ramai-ramai selesaikan daripada za asa sampai habis. 1, 2, 3. Za asa, za rasa, sa khada, jazara, sabata, dharasa, sa khada, zahada, sajata, abata, sajaha, khada, dhara, zasa. Baik, kita training macam ni tak lain tak bukan nak training kita punya nafas juga. Sebab tu kita tak kejar kepada cepat-cepat supaya cepat habis, tapi kita kejar pada ketenangan dalam pembacaan. Baik, jadi kita bahas hamzah keluar dekat mana? Tadi kita dah tanya tadi. Keluar dekat bawah tekak. So dia tak naik ke atas. Abata. Salah. So dia keluar bawah. Abata. Sebut. So hamzah keluar dekat bawah, sifat dia nipis. Ba keluar dekat mana, Izzat? Bibir. Jadi kalau tak ada bibir atas, tak ada bibir bawah, boleh sebut ba tak? Tak boleh. Jadi ba melibatkan dua bibir dan bila dia keluar lembut dan lunak. Ba. Dia tak keluar berat. Bo. Dia tak keluar macam tu. Lembut saja. Ba. Huruf ta keluar dekat mana, Asri? Hujung lidah. Langgar gigi atas. Bahagian belakang gigi atas. So bunyi dia mesti tata. Tata. Tak nak langgar le langit. Kalau langgar le langit nanti bunyi macam mana itu? Bukan. Tata. Tata. Kita tak nak tata. Kita nak tata. Huruf sa keluar dekat mana, Syahir? Sa. Gigit lidah. Sa. Kita ikut turutan ni. Huruf jim. Keluar dekat mana, Mahathir? Tengah lidah, langgar, langit, atas. Tebal ke nipis? Ja. Nipis. Muncung ke tak muncung? Tak muncung. Ramai orang baca ja. Ataupun
minasyaitonir rajim. So tak nak. So jim. Minasyaitonir rajim. Sebut. So kita kena training. Bagi hak jim tu tengah-tengah lidah, langgar le langit. Atas. Huruf hak keluar dekat mana Abang Farid? Tengah tekak. Tebal ke nipis? Nipis. Iti, kha. Tadi kita tanya dah. Oh, bukan. Tekak. Bahagian paling atas. Tebal ke nipis? Okey, muncung ke tak? Okey, barakallahu fiik. Huruf dal kat syariah kat mana? Da. Apa yang atas? Hujung lidah. Langgar belakang gigi atas. Sifat dia sederhana. Kalau nipis jadi ta. Sebab tempat keluar sama ni. Ta, da, ta. So beza dia ta dengan ta. Ta nipis, ta tebal. So da sederhana. Dia tak terlalu nipis, dia tak terlalu gemuk. So dia da. Kalau nipis ta. Beza tak? Ada beza bunyi. Baik, huruf zal, Izzat keluar kat mana? Kena gigit lidah. Tebal ke nipis? Kalau tak gigit jadi apa? Kalau tak gigit lidah jadi apa? Zai. Sebab tu kena a'udzu. Tak boleh a'udzu. Nanti jadi huruf zai. Beza makna nanti. Syahir, huruf ra keluar dekat mana? Hujung lidah. Le langit atas. Muncung ke tak muncung? Tak payah muncung. Tebal ke nipis? Ada time dia tebal, ada time dia nipis. Bila dia nipis? Barakallahu fiik. Bila dia tebal? Baris depan dan baris atas. Sebab tu kita sebut Rasulullah. Kita tak sebut Rasulullah. Faham? Dan bila kita sebut Allahu Akbar, Rullahu Akbar. So kita tak baca nipis. Baik, huruf Zai dengan huruf Sin, tempat keluar dia sama. Hujung lidah, langgar belakang gigi. Bawah sifat dia berdesir. Zai. Cuba sebut. Za. Sa. So tempat keluar dia sama. Zai dengan Sin. Baik, buka muka surat sebelah. Sebut sama-sama. Sasha. Sekali lagi. Sasha. Jadi huruf Shin ni tempat keluar dia macam jim, macam ya. Cuba sebut. Aj. Ij. Uj. Ash. Ish. Us. So tengah lidah yang buat kerja. Ai. I. Ui. So tengah-tengah lidah yang buat kerja, bukan bibir. Sebab ramai orang muncung pada aj, ash, ai. Tak ramai lah orang muncung. So jim dengan shin ni ramai orang muncung. Jadi bila kita sebut Sasha, so dua-dua tak payah muncung. Dan jangan tertukar jadi Syasha. Kalau Syasha nama orang. Kalau bahasa Arab Syashah tu maksud dia screen TV ataupun screen handphone ni kita panggil Syashah. Baik, sebut sama-sama. Sa'asha. Sa'syasha. Zatasha. Nampak tak ujung lidah langgar belakang gigi bawah. Hujung lidah langgar belakang gigi atas. Tengah-tengah lidah langgar le langit. Zatasha. Syadzatha. Oh, yang berlaku dekat sini kena gigit lidah dua-dua. Yang pertama jangan muncung. Sya tak nak. Syadzatha. Darasa. Syatadha. Zahatha. Khashaba. Jarasa. Sasha'a. Rashadha. Hasada. Zakhaza. Asasha. Shazara. Khasada. Sazaja. Shazaja.
Abata sajaha khadda zaraza sasha. Macam mana? Okey? InsyaAllah kan? Tak ada yang sengih tu, okey lah tu. Ni kalau sengih tu maknanya kata salah baca tu. Kan? Baik, ramai-ramai daripada atas Sa'asya, lepas tu kita terus boleh baca Quran. 1 2 3. Sa'asya, Sa'syasya, Zatasya, Syadzatha, Darasa, Syatadha, Khosyaba, Jarasa, Rasyadha, Zakhaza, Asasya, Syazara, Khasada, Abata Sajaha Khadda Zaraza Sasya. Bila saya perhati mulut masih ada lagi Sasya. Sasya. Jangan muncung. Nanti sa tu jadi berat. So. Kalau kita muncung, sya tu pula nanti dia akan buat bunyi sya. Tak nak sya, kita nak sya. Sasya. Sebut. Da, za, ra, za, sasya. Okay, barakallahu fikum. Jadi huruf shin kita dah bahas di awal sebutan tadi. Makna kata kena letak tengah-tengah lidah, pergi le langit a. Tak, sifat dia nipis ke tebal? Nipis, tak boleh baca syaw. Jangan syaw, kita nak sya. Lembut sahaja insya-Allah. Baik, jadi minggu hadapan kita akan sambung pada muka surat 13 pula insya-Allah. Ada apa soalan? Jelas semuanya insya-Allah. Baik, jom kita sambung pada bacaan Al-Quranul Karim kita. Hari ini kita akan sambung pada muka surat 79 ayat berapa? 13 kan? Baik, tanpa buang masa, selalu pesanan kita tetap sama, bacalah Quran ini dengan hati. Jangan baca dengan nafsu dan juga emosi. Perlahan-lahan dalam sebutan dan pembacaan, semoga dia meresap dalam hati dan kita mampu beramal dengan apa yang kita bacakan. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tilka hududullah. Wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat. يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. Baik, kita akan dengar setiap orang baca dua ayat ini insya-Allah, kemudian kita tadabbur apa yang dapat kita bacakan di malam hari ini. Kita minta AT pula mula insya-Allah. InsyaAllah tabarakallah. Jadi saya suka nak dengar ramai-ramai baca daripada tilka hududullah, start dengan a'udzubillah. 1 2 3.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. Sambung. Baik, saya bacakan insya-Allah sendirian, kemudian kita sama-sama tadabbur isinya. Tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب muhin. Baik. Jadi ayat yang kita bacakan pada malam hari ini, Allah nak cerita tentang siapa dia orang berjaya, siapa dia orang yang terkena azab yang menghinakan. Jadi jelas Allah Taala bercerita kepada kita tentang harta-harta waris, kan? Makna kata kalau kita wafat, berapa kita akan dapat, mak ayah kita dapat berapa? Adik-beradik ke anak-beranak dapat berapa. Hal itu telah pun dijelaskan secara terperinci pada muka surat 78 sampai 79. Berkenaan dengan suami isteri sekalipun, Allah Ta'ala ceritakan. Jadi tak ada benda nak gaduh dah. Pasal Allah kata, faridatam minallah. Inilah kewajipan yang Allah Ta'ala telah tentukan. So, selama mana kita ikut pada faraid, insya-Allah adil. Bukan insya-Allah lagi. Pastilah adil. Tapi atas dasar ihsan, maka Islam mengajar kepada kita untuk melakukan hibah. Jadi kita bolehlah sampaikan hibah atas kapasiti. Kita sayang lebih ataupun kita rasa nak bagi lebih, boleh. Dari sudut hadiah. Hibah ni hadiah. Makanya Allah Ta'ala kata, tilka hududullah. Ketahuilah, itulah dia had-had Allah. Ataupun undang-undang, ataupun batas-batas. Hukumnya Allah Ta'ala telah tentukan. Wa may yuti'illaha wa rasulah. Maka Allah kata, barang siapa yang taat kepada perintah Allah, barang siapa yang taat kepada perintah Rasul, maka Allah kata yudkhilhu jannat. Orang begini akan dimasukkan ke dalam syurga-syurga Allah yang mana di bawahnya mengalir tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kita dah bahas dulu dah. Sungai dalam syurga ada berapa? Sungai dalam syurga ada 4. Sungai mineral, sungai arak, sungai susu, sungai madu. So Allah kata akan mengalir di bawahnya sungai-sungai tersebut. Khalidina fiha, yang menariknya, yang pastilah paling menarik, akan kekal pula mereka di dalam syurga tersebut. Dan Allah kata zalikal fauzul azim. Dan itulah dia kejayaan yang agung, sebenar-benar kejayaan yang besar ketika diizinkan masuk dalam syurga. Syarat dia apa tadi? Allah ulang, wa may yuti'illah wa rasulah. Engkau taat pada perintah Allah, kau taat pada perintah Rasul, engkau layak untuk dapat syurgaku. Makanya kalau engkau dibenarkan masuk dalam syurgaku, kekal dalam syurgaku, dapat menikmati air-air sungai yang mengalir di bawah syurga tersebut, itulah sebenar-benar kejayaan. Fitrah manusia dia suka kepada alam sekitar, dia cinta kepada lautan, dia suka kepada bunyi air yang apa kita panggil mengalir, betul tak? Selalu kita bawa contoh dulu masa musim PKP, bila kita tak boleh nak keluar rumah, ketika kerajaan buka sahaja rentas daerah, kita dapat lihat orang memenuhi pantai dan juga
sungai. Menunjukkan fitrah manusia ni dia memang ke arah itu. Dan Allah Ta'ala pun tahu. Kebahagiaan insan di negeri akhirat adalah ketika dia diizinkan masuk dalam syurga dan Allah Ta'ala cerita apa isi syurga. Maka Allah bagi tahu di dalamnya terdapat sungai-sungai yang mengalir. Tak cukup dengan itu, pada ayat-ayat yang lain Allah kata engkau akan mendapatkan azwajum mutahharah. Pasangan-pasangan yang penuh dengan kesucian, yang bersih, yang indah, yang cantik dan semisalnya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bila baca ayat-ayat begini, kita kenalah berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku nak masuk dalam syurga-Mu. Namun bersamaan dengan itu, memang kita semua kalau ditanya, orang kat luar sana ke, kita yang dekat sini ke, nak masuk syurga ke, tak nak masuk syurga? Mesti semua orang kata nak masuk. Tapi Allah dah letak dia punya jalan dia. Kena taat pada perintah Allah, kena taat pada perintah Rasul. Yang menyebabkan kita taat bukan kerana kita sihat. Yang menyebabkan kita taat kerana bukan cukup makan. Tapi yang menyebabkan kita mampu taat adalah kerana adanya taufik daripada Allah. Taufik maksud dia apa, Asri? Bantuan. Hidayah, petunjuk. Tapi taufik, bantuan. Hari ni kita boleh datang kelas, hidayahnya kita dapat dah. Malam ni hari Khamis, ada kelas mengaji. Aku nak mai. Itu hidayah. Tapi once Allah izin panjat tangga, dapat duduk, dapat baca, dapat dengar tazkirah, itu dipanggil taufik. So taufik ni muwafaqah, kesempurnaan, perlaksanaan. So yang boleh melaksanakan Allah. Kalau kereta kita bagus, motor kita laju sekalipun, tubuh badan sihat, kalau Allah Ta'ala takdirkan aksiden tengah jalan, boleh mai kelas tak? Tak sampai juga kelas. Tapi pahala akan dihitung lah atas usaha nak datang kelas tu. Cumanya, nak boleh buat tu pun, kena minta tolong siapa? Allah. Jangan sandarkan pada diri. So, bila setiap benda kita sandarkan pada Allah, minta tolong Allah Ta'ala, itulah kejayaan yang sebenar. Dan Nabi kata apa? Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa tak minta-minta dekat Allah, Allah marah sangat dekat dia. Dan ciri-ciri orang sombong kata apa? Kata Allah Ta'ala apa dia? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Allah kata, ciri-ciri orang sombong adalah orang yang tak minta-minta dekat aku. Jadi kita kena minta selalu, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Gerakkan hatiku wahai Allah untuk terus taat kepada Engkau. So makna kata hari Rabu, hari Khamis ada kelas ke tak ada kelas ke? Gerakkanlah hati aku nak baca Quran. Gerakkanlah hati aku nak pergi masjid. Gerakkanlah hati aku nak bagi infak dan juga sedekah. Minta tolong dia. Jangan tunggu nanti dapat gaji baru nak bagi sedekah. Nanti dapat gaji, betul. Kadang-kadang kita memerlukan gaji. Tapi kadang-kadang kita kena faham keajaiban sedekah. Keajaiban sedekah. Jadi makna katanya bagi je. Jangan takut-takut. Kan? Sebab syaitan ni dia akan janji kepada kita, kalau kau bagi mesti jadi fakir. Kau bagi nanti duit kau sikit, nanti kau miskin macam mana? Jangan bagi. So ini tugas syaitan. So kita jangan terpedaya. Hari-hari kita paling-paling kena ada satu muka bacaan Quran, kena ada sedikit sedekah, kena ada jumpa orang kenal ke tak kenal, assalamualaikum, sihat tak sihat, tanya je khabar, kan? Sebab hidayah ni milik Allah. Tadi sebelum semayang maghrib, saya singgah dekat ceras rumah makcik saya kat Flat Seri Melaka tu. Singgah sampailah 6.45 dan 50 tu saya kata, Mak Jang nak minta izin lah nak pergi semayang masjid. So bila saya sampai Masjid Az-Zubir dekat Ceras ni jugalah, Az-Zubir Ibn Al-Awwam ni tempat saya membesar tu, saya bertemu dengan beberapa orang teman-teman saya yang dahulunya kalau dikenang-kenang kembali cerita-cerita yang lepas, tak sangka malam ni dia ada dekat masjid. Subhanallah. Salah seorangnya kaki motor mak rempit, yang nombor 2 memang gangster, suka pukul orang ni. Tapi jumpa maghrib tadi, yang dulu jadi abang long dekat Ceras lah, jadi apa, jadi tiga line-nya geng ni apa semua ni kan. Ada kat masjid, subhanallah. Yang dulu waktu kita usulkan, bang, kita kena buat majlis bermotor, program bermotor pergi masjid, semayang 5 waktu. Tak payah, nanti ada orang kahwin kita buat majlis naik motor. Semayang ni tak payah pergi, dia kata. Tapi tadi dia ada, subhanallah. So dia kata, Ustaz Faiz, terima kasih lah atas nasihat dulu-dulu apa semua. Kita, subhanallah. Ada wajah-wajah tu. So nak bagi isyarat, kita pun tak mustahil. Kalau tak minta-minta, hari ni kita main majlis ilmu, besok kita ada dekat disco ataupun night club. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi orang-orang macam tu, boleh jadi mereka dah tempuh berbagai ujian sampai dia kata, dah sampai masa dah ni. Ingat tak kisah Fudail bin Iyad? Macam mana dia boleh taubat? Izzat tahu tak? Fudail bin Iyad ni siapa? Dia digelar sebagai Abidul Haramain. Ahli ibadah 2 tanah haram. Macam mana dia boleh bertaubat? Pasal jatuh cinta. Tapi, sebagai seorang pencuri dan perompak jalanan, macam mana ada perempuan nak suka kat dia?
Sampailah dia sangat suka pada perempuan tu, dia sampai panjat dinding nak mengendap. Tiba-tiba dia dengar ada orang baca Quran, alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubahum li dzikrillah. Belum sampai ke lagi, kata Allah, belum sampai ke lagi untuk seorang beriman itu hatinya khusyuk kepada Allah Taala, untuk diingat Allah Taala. Jadi bila dia dengar ayat tu, dia pun kata, bala ya rabbi hanal waqt. Betul wahai Tuhan, inilah waktunya. Sepatutnya inilah waktu untuk aku berubah. Jadi kita tak tahu kisah-kisah mereka ni yang dahulu kaki pukul, kaki naik motor ni kira nak pacak aja. Kalau nak break tu mesti nak kena, apa dia panggil, wikang. Kan? Dia mesti nak kena benda tu baru nampak style. Dengan rantai, dengan tindik, dengan apa. Tapi hari ni kita jumpa dekat masjid, subhanallah. Jadi tak mustahil mereka mungkin menemui satu perkara yang menyebabkan mereka nak kembali kepada Allah dan Rasul. Kita hari ni dah berada di atas jalan Allah dan jalan Rasul ni, kalau tak minta-minta, Allah kata kita sombong. Walaupun kita dah kenal rukun iman, rukun Islam. Tapi kalau kita duk bajet, geng tu lagi ramai lagi sesat, aku dah geng sunnah dah kot. Tak boleh gitu. Siapa pun kita, tetap kena minta ampun, kena minta tolong Allah Subhanahu wa taala. Dan selama mana kita minta tolong Allah, Allah kata zalikal fauzul azim. Ini baru betul orang berjaya. Pasal dia tak sandarkan kejayaan pada rumah besar, kereta besar, motor yang banyak, gaji yang tinggi. Dia tak sandarkan dekat situ. Tapi dia buat semua benda, semua diingat Allah Ta'ala. Macam kita syarah baru ni, kalau hujan baca doa, Allahumma sayyiban nafi'a. So, boleh je kita nak, ada orang dia tengok hujan turun, dia karang lagu. Faham tak? Kan? Ada orang dia tengok ni, dia boleh buat jalan cerita, filem ke apa. Tapi kita belajar sunnah, kita tengok hujan, kita terus Allahumma sayyiban nafi'a. Kita jalan lebih sikit, hujan makin lebat. Kita baca macam doa yang itu hari, Allahumma hawalaina wala alaina. Sekali kita tengok hujan berhenti, kita baca mutirna bifadlillahi wa rahmatih. So, ini di antara orang-orang yang menepati jalan Allah dan juga jalan Rasul. Ini orang berjaya. Dia bukan orang berjaya ni, kira hujan turun tu, dia sibuk nak buat panorama view, hantar kat Facebook kan. Dia belum lagi. Dia tak berjaya lagi. Faham tak? Kadang-kadang dia tengok, tapi dia banyak like Ustaz, ramai orang share gambar dia. Tak. Orang berjaya ni dia ikut qala Allah, qala Rasul. Baik, last. Wa may ya'sillah. Makanya bila ada ketaatan, mesti ada pengingkaran. Sebab dalam dunia ni memang baik sifat, baik makhluk Allah Taala cipta berpasangan. Kalau ada orang taat, mesti ada orang derhaka. Tak semua orang akan taat pada perintah Allah, betul tak? Kecuali Allah berkehendak. Tapi jelasnya dalam Quran, Allah kata, aku benar-benar akan mampatkan neraka jahanam aku dengan manusia dan juga jin. Menunjukkan, bila Allah janji nak mampatkan neraka jahanam, mereka-mereka itu adalah si penderhaka. Maka Allah kata, wa may ya'sillah wa rasulah. Dia lawan perintah Allah, dia lawan perintah Rasul. Wa yata'adda hududah. Apa maksud yata'adda hududah? Dia melanggar border, melepasi border. Apa dalam ayat ni tulis? Melanggar batas-batas hukumnya. Allah suruh semayang, dia kata, relax lah. Tutup aurat, nantilah, muda lagi ni. Nanti dulu. So dia ada je alasan dia. Wa kana al-insan aktsaru syai'in jadala. Allah kata dalam suratul Kahfi kan, manusia ni banyak betul alasan. Nantilah. Padahal Allah dah pesan juga, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Jangan kata besoklah aku buat. Takut tak sempat jumpa besok. Berapa ramai di kalangan kita, dia sangka dia sihat walafiat, tiba-tiba mati di tengah jalan. A'udzubillahi min zalik. Saya tak tengok lagi, tapi tadi saya tengok kat Facebook ada orang dah buat status pasal anak kawan tu kena makan buaya. Tak tengok lagi video tersebut. Tapi tengah tersebar lah sekarang ni videonya, saya tak tengok lagi. Siapa sangka kita akan mati kena makan buaya? Tak ada orang pernah sangka. Siapa sangka kena patuk ular ke, kena gigit kalajengking ke, kena sengat lebah ke, mati. Tak ada orang boleh sangka. Jadi sebab itu sebelum kematian menerpa kita, jangan ingkar perintah Allah Ta'ala. Tergelincir, standard. Cuma bila tergelincir, cepat-cepat taubat. Cepat-cepat istighfar pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah kata, orang yang lawan perintah aku, langgar perintah Rasul, melampaui batas, yudkhilhu naran khalidan fiha. Maka pendek je. Allah kata, aku akan masukkan dia ke dalam neraka, kekal dia di dalamnya. Dan Allah kata, walahu azabum muhin. Baginya akan dikenakan azab yang amat pedih. Jadi bila baca ayat macam ni pula, kita kena sambung,
wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada kemurkaanmu, jauhkanlah aku, lindungilah aku daripada menjadi ahli neraka. Pun sama juga. Ya Allah, ya Tuhanku, Allahumma, cuba sebut sama-sama, Allahumma inni a'udzubika min munkarati al-akhlaqi wal ahwa'i wal a'mali. Jadi apa doa tersebut? Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal ahwa'i wal a'mal. Ya Allah, ya Tuhanku, lindungilah aku. Jangan sampai aku terjerumus ke arah kemungkaran dari sudut hawa nafsu, dari sudut akhlak dan juga dari sudut amal. Faham tak? Jadi bila kita minta perlindungan, kita bergantung harap dengan Allah. Tapi once kita tak minta-minta, kita takut kita senang tergelincir menjadi asi. Apa maksud asi? Ahli maksiat. Nah, kalau faiz, seorang yang berjaya. So kalau asi, ahli maksiat. Kalau zani, seorang zina. So dia ala isim fa'il kan. Jadi kat sini kita berharap semoga Allah jauhkan kita daripada menjadi asi, ahli maksiat. Lawan kepada asi, mukmin, orang yang beriman, ataupun amil, orang yang beramal. Jelas? Ada soalan apa-apa? Abang Farid? Clear semua insya-Allah? Barakallahu fiik. Jadi kita senantiasa berharap semoga Allah Ta'ala lorongkan kepada kita sampai kita mati, lorong orang-orang yang taat kepada perintah Allah dan perintah Rasul. Dan kita kena berdoa selalu semoga Allah lencongkan kita, jangan sampai menepati jalan orang-orang yang derhaka kepada Allah dan juga selalu langgar border. Bila Allah letak had dia dekat situ, kita pun sampai situ ajalah. Jangan melampau. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah minggu hadapan kita sambung pada ayat 15 pada muka surat 80. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Aqul qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.